Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi ta'ala li'anna fi هذا اليوم إن شاء الله نستطيع أن نواصل الدراسة لتاريخ الأدب العربي ونصوصه للشهادة الدينية العالية الماليزية. وإن شاء الله اليوم سأدرسكم في الموضوع طيف السميرة للشاعر محمود سامي البارودي. Okey, insya-Allah para pelajar yang dikasihi, yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada hari ini kita berkesempatan lagi meneruskan sesi PDPR kita. Kali ini Ustazah akan bincangkan tajuk Taifus Samirah, iaitu tajuk syair Taifus Samirah oleh penyair Mahmud Sami Al-Barudi. Okey, pelajar sekalian, sebelum kita masuk kepada tajuk nusus, memandangkan ni kali pertama kita nak belajar tajuk nusus. Jadi cuba kita tengok dahulu sukatan yang ada dalam adab nusus ni. Okey. Jadi awalan, taqsimul mawdu'at lil as'ilah. Okey, pembahagian tajuk-tajuk untuk soalan. Okey, jadi di sana kalau kita tengok ada empat tajuk adab iaitu Awamilun Nahdah Al-Adabiyah, Al-Hadithah, Al-Azhar Al-Sharif, Madaris Al-Syi'ri fil Asr Al-Hadith wa Ar-Rabi' An-Nasr wa Fununuhu. Okey, empat tajuk adab ni mungkin akan keluarlah untuk soalan adab, 3 soalan besar. Kita tidak pasti sama ada soalan ni soalan single ataupun soalan digabungkan. Contohnya dalam soalan teraya, kita tengok as-soalul awal ada yang digabungkan antara tajuk 1 dengan tajuk 2. Soalan 2, tajuk 3, Madarusus Syai'. As-soalus salis, tajuk 4, An-Nasr wa Fununuhu. Ada soalan teraya yang buat soalan yang macam tu lah. Tapi yang final alhamdulillah satu soalan besar, satu tajuk besar. Dia tak gabung. Okey, jadi final 2020, as-soalul awal min mawdu' al-awwal. Okey, tajuk 1 daripada soalan 1 daripada tajuk 1 dan soalan 2 daripada tajuk 2, soalan 3 daripada tajuk 3. Tajuk 4 tak keluar masa final. Okey, kemudian tajuk Taifus Samirah di Mahmud Sami Al-Barudi yang kita akan belajar ni adalah merupakan soalan hafazan. Yang mana syair ni ada 19 bait, wajib dihafal kesemuanya. Dan dia akan dia akan keluar untuk soalan 4 bersama dengan tajuk Khutbah Syekh Mustafa Al-Marawi. Okey, khutbah ni pun adalah hafazan juga, ada sebahagian teks khutbah yang perlu dihafal. Okey, jadi yang ni pun kita tak pasti sama ada satu tajuk keluar untuk satu soalan ataupun 2 tajuk ni dikombinkan untuk satu soalan. Kalau dalam trial ada negeri yang masukkan soalan Taifus Samirah alif ba dan cinta tu soalan daripada khutbah Syekh. Okey, jadi kena ready lah 2 tajuk ni untuk soalan 4 sebab dia adalah tajuk hafazan. Okey, kemudian untuk as-soalul khamis, kita ada lagi baki tajuk 7 tajuk. Okey, ada 6 tajuk syair dan yang ke-13 ni adalah maqal ya hadiyat tariq juta li Ahmad Hassan Sayyad. Okey, tajuk ni adalah berkenaan dengan etika, bukannya syair, etika. Jadi kemungkinan dalam 7 tajuk ni satu tajuk sahaja yang keluar untuk as-soalul khamis. Sebagai contoh, final 2020 sudah keluar tajuk min qasidatin Nahji Burdah li Syair Ahmad Syauqi. Okey,
Ini adalah format bentuk soalan yang telah dicadangkan pada awal pentaksiran ada nusus stam untuk sukatan baru. Okey, jadi format dia macam ni lah. Soalan 1, 2, 3, soalan adab, wajib jawab semuanya. Soalan 4 daripada nusus hafazan dan soalan 5 adalah daripada pilihan mana-mana tajuk nusus. Okey, itu adalah secara kasar lah tentang sukatan kita. Pelajar boleh tengoklah sikit ke banyak. Sikit ke banyak. Syair ni ada banyak tajuk pula ni. So tajuk besar, ada tajuk kecil-kecil dia pula. Jadi kalau rasa bersemangat untuk ambil stam, kena study hard daripada awal lagi. Belajar bersungguh-sungguh, fokus betul-betul daripada awal. So kata dia banyak. Okey, alhamdulillah, insya-Allah kita terus masuk kepada tajuk Taifus Samirah li syair Mahmud Sami Al-Barudi. Okey, di sini Ustazah senang bahagikan kepada 5 slot. Okey, Ustazah akan buat syarah video ni dalam bentuk 5 slot. Okey, awalan kita masuk kepada at-ta'rifu bisyair. Okey, pengenalan tentang penyair. Ismuhu wa nash'atuhu wa mauliduhu wa zaifuhu allati tawallaha akhlaquhu wafatuhu. Okey, semuanya adalah kaitan tentang penyair iaitu Mahmud Sami Al-Barudi. Dan di sana ada juga munasibatul qasidah. Munasibatul qasidah ni adalah kenapa dia boleh tanya kenapa penyair menulis syair ini. Kenapa dia menyusun syair ini? Tujuan dia menuliskan syair. Macam itulah lebih kurang. Kemudian syiruhu ni lebih kepada kelebihan mumayyizat an syi'ri. Dan kalau tajuk Barudi ni dia ada tajuk al-awamil al-a'anatuhu asy-syair fi tajwidi syair. Nanti kita jumpa lepas ni. Perkara yang membantu penyair untuk mengelokkan syairnya. Okey, ini slot yang pertama lah sebabnya dia lebih kepada pengenalan. Dan slot yang kedua, yang ketiga, yang keempat ni lebih kepada isi kandungan syair. Okey, syair ni dibahagi kepada 3 tajuk. Tajuk pertama, Taifus Samirah, bayangan wajah Samirah. Di sana ada al-ma'na al-'am. Al-ma'na al-'am ni makna menyeluruh. Dalam buku teks disusun dalam bentuk perenggan bermakna makna keseluruhan untuk syair tersebut. Tapi biasanya dalam peperiksaan dia minta asyarahu li kulli abyat. Okey, dia bagi bait syair, dia minta syarah untuk bait syair tersebut. Jadi jangan duduk ucap lain lah. Bila dia nak syair tu, kita hurai syair tu. Jadi penting di sini pelajar kena tahu asyarahu li kulli abyat. Okey. Jadi bila kita faham makna al-an, sebenarnya kita boleh syarah sendirilah. Nak buat ayat sendiri pun tak ada masalah, cumanya jangan salah lah, salah fakta dan poin. Okey, dalam syair juga ada ma'anil mufradat. Okey, pelajar boleh tengok ma'anil mufradat satu kewajipan dalam syair. Muwatinul jamal. Okey, muwatinul jamal ni lebih kepada balaghah lah, balaghah yang ada dalam syair. Muwatinu ni asli, jamal, kecantikan yang asli. Kecantikan yang asli. Sama jugalah dengan syair yang kedua, wasfut taif, sifat bayangan wajah Samirah. Hunaka al-ma'na al-'am, ma'anil mufrada wa muwatinul jamal. Okey. Muwatinul jamal ni kadang-kadang dia mari juga dalam bentuk as-suwaru al-balawiyah. As-suwaru al-balawiyah. Okey, kadang-kadang dia mari bait syair, dia suruh sebut balaghah apa dalam bait syair ni. Ataupun dia tanya bait syair mana yang ada cerita tentang isti'arah misalnya. Bait syair mana yang ada cerita tentang tibaq. Okey, nanti pelajar kena fahamlah satu-satu bait syair, mufradat dan balaghah dia. Okey, summa yang ketiga, as-salis khida'ul khayal.
tipu daya kehidupan. Samalah ada mufradat, ma'nal am, muwadinul jamal. Dan slot yang kelima ialah at-ta'liq 'ala nas. At-ta'liq 'ala nas ni komen tentang nas. Komen. Kadang-kadang dalam tajuk syair lain dia ada an-naqdu, kritikan. Okey, kritikan baik buruk syair, dan ni tak ada kritikan. Dia lebih kepada at-ta'liq 'ala nas, komen tentang nas syair. Jadi di sini ada as-simatu fanniyah, ciri-ciri kesenian syair, al-ghardu. Ghardu ni tema lah, tema syair yang dibawa oleh Barudi. Dan yang ketiga ada ma yu'khazu 'ala syair. Okey, ma yu'khazu 'ala syair ni adalah kekurangan yang terdapat di dalam syair Barudi. Okey, ini adalah item-item penting yang perlu kita belajar dalam satu tajuk Taifus Samirah. Okey, insya-Allah untuk awalannya, okey, kita kenal dulu syair 19 bait, tak banyak, 19 bait sahaja, yang mana perlu hafal kesemuanya. Bentuk soalan macam biasalah, isi tempat kosong. Mungkin tashkil, suruh berbaris, ataupun isi sambung bait syair. Jadi pelajar kena tahu harfin biharfin lah. Tulis pula dengan tepat, jangan tulis tertukar huruf dan sebagainya lah. Okey, jadi sebenarnya nak hafal 19 bait ni, alhamdulillah lah, kita ada banyak alternatif. Antaranya kita hafal ikut lagu. Kalau buka dalam YouTube tu banyak lagu-lagu tentang Taifus Samirah. Dan di sini Ustazah nak tunjuk satu syair yang mana merangkumi okey, para pelajar sekalian boleh pilih tajuk, boleh pilih bentuk-bentuk lagu yang senang untuk dihafal. Okey, ni kita dengar contoh lagu yang kita ambil lah daripada sahabat kita calon STAM tahun lepas. Okey, kita dengar dulu, nanti kita terangkanlah maksud tentang bait syair ini. تأوّب طيف سامرة زائر وما الطيف إنما تريه الخواطر وسور فقص الماء والليل ضارب بأرواقه والنجم بالأفق حائر فيا لك بطيف ألم أنه محيط من البحر الجنوبي زاخر تخطى إلي الأرض والجو ما له سوى نزوات الشوك حال وزاجير ألما ولم يلبث وسار وليته فقاما ولو طال اسعار التياجير فحمال أهوال الظلام مخاطرا وعهدي بمن جلت فيه لا تخاطر خمسيات لم تدري ما الليل والسورى ولم تنحسر عن صفحتيها الستائر عقيلات الأتراب توالينا حولها كما دار ببدر النجوم زواهر ووافلون يعرف بؤس معيشتي ولهن بالخطر المريم شواعر تعودنا خض العيش في ظل والد رحيم وبيت شيدته العناصر تمثلها الذكرى لعينك أناني إليها على بعد من الأرض ناظر فيا بعد ما بيني وبين أحبتي ويا قرب ما تفت عليه الضمائر فإن تكن الأيام فرقنا بيننا فكل امرئ يوما إلى الله صائر هي الدار ما الأنفاس إلا نهائب لديها وما الأنساب إلا
إلا عقائر إذا أحسنت يوما أساءت يحاض بك إحسانها سيف على الناس جاهل تروب فتحا فإذا تم أمره تهتك ما ربيت فإنتي جازم لها قيرات في كل حي وما لها على ما تشني على الخلق وافر كثيرة ألوان دائما ثانية بأن يتوقاها قريب معاشر فمن نظر الدنيا بحكمة الناقل يرى أنها بين الآلام تقابل. Okey, jadi pelajar boleh cari lagi lah lagu-lagu lain ataupun nak buat lagu sendiri pun tak ada masalah asalkan kita boleh ingat. Okey, jadi tips nak hafal syair ni pelajar kena sebut dulu dengan betul. Sebut dulu dengan betul, jangan hafal pakai sebut je. Bila dah biasa sebut test salah, dia payah dah nak tukar. Okey, sebut dulu dengan betul, lepas tu barulah hafal. Dan bila hafal, cuba tulis. Tulis balik apa yang kita hafal. Kadang-kadang laju kita baca mengikut lagu kan. Baca berapa habis. Bila suruh tulis, sekak. Dia sekak. Sebabnya kadang-kadang huruf ta'awwaba. Ta'a ni ain. Ko. Alif ta'awwaba. Lepas tu ta pula. To. Awwaba. To dengan ta pun tukar. Alif dengan ain pun tukar. Jadi boleh berlaku kecacatan kalau boleh mengubah makna, tak boleh lah. Okey, jadi insya-Allah itu adalah bait syair untuk Taifus Samirah, ada 19 bait. Okey, sebelum kita kenal dengan lebih detail tentang penyair Mahmud Sami Al-Barudi. Okey, jadi kita tengok dulu sejarah kehidupan dia. Okey, siapakah Mahmud Sami Al-Barudi? Okey, Mahmud Sami Al-Barudi ni dia adalah tokoh sastera dalam bahasa Arab yang mana dia telah berusaha untuk mengembalikan berusaha untuk meningkatkan sastera bahasa Arab pada zaman moden di negara Mesir. Okey, sebelum ni bahasa Arab berlaku kemerosotan di akhir pemerintahan kerajaan Uthmaniyah. Jadi apabila masuk awal zaman moden, Mahmud Sami Barudi telah berusaha untuk memartabatkan semula sastera Arabi di negara Mesir. Okey, jadi usahanya lah menyebabkan berlakunya An-Nahdah Al-Adabiyah Al-Hadisah di Misra. Okey, itu dari segi sastera dan dari segi tokoh Barudi sendiri. Okey, kalau kita tengok kepada gambar dia ni, ada depan. Gambar dia ni kalau kita tengok pakaian dia tu. Pakaian dia ni bukan pakaian biasa. Dia adalah antara seorang pahlawan dan dia juga adalah antara orang ternama di negara Mesir pada masa tersebut. Okey, Barudi ni dia adalah seorang prajurit yang sangat berdisiplin dan berjiwa tajam. Okey, dia masuk belajar di sekolah tentera. Disebabkan kehandalannya, dia telah menyandang beberapa pangkat menjadi komandan perwira dan dia juga banyak terlibat dalam peperangan. Antaranya pada tahun 1879 dia wakil daripada negara Mesir membantu negara Turki melawan tentera Rusia, dan dia telah mencapai kemenangan dan akhirnya dia telah menjawat jawatan sebagai ketua tentera dan pernah dilantik sebagai Menteri Pertahanan. Sesuai lah dengan baju dia pakai tu,
Menteri Pertahanan, Menteri Perwakafan, dan akhirnya dia dilantik sebagai ada dalam nota kita ni, baris ketiga, Mansobul Raisil Wuzara. Dia telah dilantik menjadi Perdana Menteri Mesir yang kelima pada Februari hingga Mei 1882. 1882 dia jadi Perdana Menteri Mesir yang kelima, tak lama tempoh dia. Sebab dia terlibat dengan pemberontakan Arab, akhirnya dia telah dibuang ke Pulau Sarandip. Pulau Sarandip ni pulau yang paling kecil dalam peta dunia. Kalau cari tak nampak, iaitu Ceylon. Pulau Ceylon yang terletak di Sri Lanka. Nak pergi ni kena lalu dulu ke Lautan Hindi. Jauhnya. Nak pergi ke Pulau Sarandip. Jadi dia dibuang di situ. Dibuang kerana dia menentang penjajah, dan disebabkan kegagalan dalam pemberontakan tersebut, dia telah dibuang, dan di dalam buangan dia selama 17 tahun. Sab'u asyrata sanah. 17 tahun dia dalam buangan, dia teringatkan anak kecilnya yang bernama Samirah. Samirah. Jadi sepanjang dalam buangan, 17 tahun dalam buangan, dia terkenangkan Samirah, maka dia pun tulislah syair ini. Dia ingat ke Samirah, dia tulis syair ini untuk melepaskan rindu dia. Rindu kepada anak dia, sebab di siang hari, di pagi hari dia sentiasa mengingati Samirah. Akhirnya dia bermimpi dalam tidur dia. Dia bayangan Samirah ni datang menjenguk dia di Pulau Sarandip ni. Okey. Jadi dia pun tulislah syair, terjawab dari situ. Munasibatul Qasidah. Okey, tujuan dia tulis syair sebab dia teringat kepada anak perempuan dia yang bernama Samirah. Boleh jawab dah soalan tu. Tapi kena jawab ke bahasa Arab lah. Lagu mana ayat dia, kena tengok ayat apa teks. Okey, jadi Samirah. Tajuk dia buat Taifu Samirah. Bayangan wajah Samirah. Taifun, apa tak guna perkataan wajahun, wajah. Jadi beza wajahun dengan taifun ni, wajah ni wajah biasalah. Kalau taifun ni bayangan wajah orang yang sangat disayangi. Bayangan wajah orang yang sangat disayangi, yang diridui, iaitu Samirah, anak perempuan Mahmud Sami Barudi. Okey, jadi tu secara ringkasnya lah tentang syair Barudi. Okey, insya-Allah kita terus masuk kepada At-Ta'rifu Bisyair Mahmud Sami Al-Barudi. Okey, pengenalan tentang penyair Mahmud Sami Al-Barudi. Okey, Al-Qail ni penyair lah, orang yang berkata, iaitu Huwa Mahmudu Sami Al-Barudi bin Hasan Bik Husni. Mahmud Sami Al-Barudi bin Hasan Bik Husni. Okey. Jadi gelaran dia adalah Al-Barudi. Gelaran dia Al-Barudi, dikatakan sempena nama kampung dia iaitu Desa Itai Al-Barud. Nama kampung dia Desa Itai Al-Barud, ataupun dikatakan juga Al-Barudi ni sempena nama bedil, nama senjata yang digunakan dalam peperangan. Sebab Barudi ni adalah orang hebat dalam dalam tentera, dan dinamakan dengan sempena dengan nama alat senjata yang dia guna. Wallahu a'lam lah. Okey, laqabuhu, gelarannya Rabbus Saifi wal Qalam, Raja Pedang dan Pena. Raja Pedang dan Pena. Okey, jadi Barudi ni dia hebat dalam tentera, dikatakan dia tu Raja Pedang, dan Raja Pena dia hebat dalam sastra. Asluhu, asal usulnya, wahwa yanhadiru min asli Jarkasi. Jarkasi. Okey, wahwa yanhadiru, dia berasal daripada keturunan Jarkasi. Daripada mana ni? Keturunan Jarkasi. Daripada keturunan Turki.
Mauliduhu, kelahirannya, wulida bi Misra wa nasha'a fiha. Dia dilahirkan di Mesir dan membesar di sana, membesar di Mesir. Wa kanat wiladatuhu alfun wa samanumi'atin wa samania wa salasina miladiyah. Dia dilahirkan pada tahun 1838 Masihi. Amaluhu mudiru dungkulah fi ahdi Muhammad Ali. Okey, dia pernah bertugas sebagai mudiru dungkulah. Mudiru dungkulah ni pengarah urusan ataupun macam YB lah di Dungkulah, iaitu nama ibu kota negeri utara di Sudan dekat dengan tebing sungai Nil yang mana merupakan bandar purba lama. Okey, dia jadi mudir di situ, menjadi pengarah urusan ataupun YB pada masa pemerintahan Muhammad Ali. Okey, ini adalah sejarah ringkas tentang Mahmud Sami Barudi. Okey, hayatuhu, kehidupannya. Mata abuhu wa huwa fi sabi'ati min umrihi. Mata abuhu, ayahnya telah meninggal dunia ketika mana dia berumur 7 tahun. Takharraja fil madrasatil harbiyah. Takharraja, dia adalah lulusan daripada akademik tentera ataupun graduate daripada akademik tentera. Wa taraqqa fi ratabil jaish, dia telah meningkat jawatannya dalam barisan tentera, telah meningkat jawatan dalam barisan tentera. Watanaqqala bainal manasibi hatta syaghala mansibi raisil wuzara. Watanaqqala, beralih daripada satu jawatan ke jawatan yang lain sehingga dia sibuk dengan jawatan Perdana Menteri. Dan Qubaila Sauratil Arabiyah Nazirun Nazar, sebelum hampir-hampir dekat dengan pemberontakan Arab, beliau telah dilantik sebagai penyelia sekolah Nazirun Nazar. Okey, jadi untuk poin yang kedua ni sebenarnya banyak dah isi yang kita dapat. Pertama tentang dirasah Barudi. Dirasah dia ialah dia belajar takharraja fil madrasatil harbiyah. Dan wataraqqa ni boleh menjawab soalan untuk a'maluhu ataupun wazaifuhu. Kita jumpa tadi depan ni. Wazaifuhu allati tawallaha. Okey, inilah jawapan dia. Apakah wazaif, tugas-tugas kerja dia, tugas-tugas rasmi dia? Yang pertama, taraqqa fi ratabil jaish. Yang kedua, tanaqqala bainal manasib hatta syaghala mansibi raisil wuzara. Yang ketiga, Qubaila Sauratil Arabiyah Nazirun Nazar. Okey, ada 3 poin di situ untuk wazaif. Kemudian, syaraka fi Sauratil Arabiyah wa kana min zu'amaiha. Syaraka, Barudi telah menyertai dalam pemberontakan Arab, wakana, dan dia adalah daripada pemimpinnya. Dia adalah daripada ketua dalam pemberontakan tersebut. Ba'da ikhfaqi saurati nafa ila jazirati Sarandib, ihda jazaril muhitil hindi. Selepas kegagalannya dalam pemberontakan, nafa ila jazirah, dia dibuang ke pulau Sarandib, Pulau Ceylon di Sri Lanka, iaitu salah sebuah pulau yang terletak di kepulauan Hindi. Wa zalla fi manfahu sab'u asyrata sanah, dan dia berada dalam pembuangan dia itu selama 17 tahun. Okey. Jadi boleh tulis nombor, boleh tulis dalam buku teks sab'u asyrata sanah pun boleh, tak ada masalah. Ada ila Misra sanah 1900 miladiyah. Dia kembali ke negara Mesir pada tahun 1900. Wa ansha biha 4 sanawat. Dia tinggal selama 4 tahun di Mesir. Summa mata sanah 1904 miladiyah. Akhirnya dia meninggal dunia pada tahun 1904. Okey, dikatakan sebelum Barudi meninggal dunia, dia telah diserang penyakit sehingga dia menjadi buta.
Setelah dia bebas, dia pun kembalilah ke Mesir. Okey, itu adalah serba sedikit lah tentang biodata Barudi. Okey, yang mana biodata ni kita boleh ambil banyak dah poin dia situ, dan penting di sini untuk pelajar kalau untuk kita mudah ingat tahun kelahiran dia, untuk menjawab soalan mauliduhu, tulis dekat nama Barudi ni. Dia lahir 1838, tulis tahun 1838 hingga 1904. Jadi bila kita tengok tahun lahir, tahun mati, kita dah dapat dah poin situ. Tahun lahir, ingat lalu tempat lahir dia mesti. Tahun mati dia 1904, dah dapat 2 poin. Tahun mati, tahun lahir dan tempat lahir. Okey. Jadi insya-Allah untuk soalan kita bicarakan ni dah. Okey, kemudian kita masuk kepada slide seterusnya tentang akhlaquhu. Akhlaquhu Nabilun Nafsi. Okey, kita baca cepat sini. Takut masa banyak situ. Nabilun Nafsi, berjiwa mulia, aliyul himmah, semangat tinggi, syuja'ul qalbi, berani, cekal, qallu madhihi wa rasa'uhu. Sedikit pujiannya di dalam syair. Dia buat syair pasal pujian sikit-sikit je, wa rasa'uhu, dan syair tentang rosak, wa kasru fakhrihi, dan banyak syair tentang kebanggaannya. Wa hadza yadullu ala i'tizazihi bi nafsihi wa syi'rihi wa bi syi'rihi. Dan ini menunjukkan ke atas kehebatannya dengan dirinya sendiri dan kehebatan terhadap syair dia. Hasil daripada syair yang dia buat ni melambang peribadi dia, merupakan seorang yang sangat hebat dengan peribadi dirinya dan juga syair. Al-Khamis kana mutadayyinan. Dia merupakan orang yang sangat kuat beragama, muhibban lirrasuli wa ali baitihi. Sangat mencintakan Rasul dan ahli keluarganya. Sehingga kan Barudi telah menghasilkan qasidah yang sangat panjang dalam memuji Nabi. Walahu qasidatun tawilatun fi madahir Rasul. Arada biha Burdah al-Busiri, yang menyaingi Burdah Imam Busiri, samaha, yang telah dia namakannya Kashful Ghammati fi madhi Sayyidil Ummah. Kashful Ghammah, menyingkap kedukaan dalam memuji penghulu ummah. Okey, ini adalah syair yang telah dibuat oleh Barudi. Okey. Syi'ruhu, qala al-Barudi asy-syi'ra munzu sabahu wa nazzamahu bil arabiyyah wa bil farasiyyah wa turkiyyah. Barudi telah menyusun syairnya ataupun telah mengubah syairnya semenjak dia kecil lagi, dan dia menyusunnya dengan bahasa Arab, Farsi dan Turki. Mumayyizatu syairihi jazalatul lafzi, kaya bahasa, fakhamatul uslubi, gaya bahasa yang mantap, quwwatul atifah, kekuatan emosi, raqiqun hina tatatallabu al-ma'ani ar-riqatu wal-uzubah. Halus, ketika mana dituntut makna yang halus dan menarik. Okey, jadi untuk poin ni boleh ambil al-ma'ani ar-riqatu wal-uzubah pun dah cukup dah. Maknanya yang halus dan menarik. Kemudian, okey, yang kedua terakhir untuk hari ini, al-awamilu a'anatuhu ala tajwid syairi. Faktor-faktor yang telah membantunya untuk memperelokkan syair ataupun untuk memperindahkan syair. Mauhibatuhu al-fitriyah, bakat semula jadinya. Asani dirasatuhu al-wa'iyah lidawawini kibari syu'ara al-mutaqaddimina bainal umawiyyin wal abbasiyyin. Dirasatuhu al-wa'iyah, kajiannya yang mendalam terhadap diwan. Okey, diwan jamak dia jadi dawawin. Diwan ni ialah antologi ataupun satu kitab yang mana di dalamnya hanya disusun
hanya ditulis tentang bait-bait syair yang dikarang oleh penyair. Dari kitab tu ada syair je, tak ada cerita benda lain. Syair semata-mata. Okey, jadi Mahmud Sami Barudi ni dia membuatkan kajian yang mendalam terhadap diwan kibar syu'ara, tokoh-tokoh penyair yang lama daripada kerajaan Umayyah dan Abbasiyah. Ijadatuhu li aqsari min lughati minha al-Farasiyah wa Turkiyah. Okey, penguasaannya terhadap bahasa yang banyak, antaranya ialah bahasa Parsi dan Turki yang menyebabkan dia bagus dalam menyusun syair. Okey, poin ni ada dalam buku teks muka surat 72, dalam buku teks yang nota biasa ni tak ada, tapi pelajar boleh ambil poin ni dan boleh ready untuk 3 poin, takut-takut diminta 6 markah. Okay, biasanya 4 markah 2 poin, tapi ready lah untuk 3 poin 6 markah. Yang keempat, ta'assuruhu bil adabi al-injilizi, terpengaruh dengan sastera Inggeris. Okey, dan di sini soalan dalam buku teks pun ada bentuk soalan, boleh tengok buku teks. Dalam nota ni muka surat 92 pun ada contoh dia. Hunaka awamilu sa'adat asyair ala tajwid syekh usukubha. Okey, soalan ni boleh ditanya. Wa akhiran munasibatul qasidah. Kita jumpa dah tadi. Ra'a asya'iru fi manfahu khayala binatihi as-saghirati Samira fil naum. Ra'a asya'iru, penyair telah melihat di dalam mimpinya semasa telah melihat semasa buangannya, semasa di dalam pembuangan khayalan terhadap anak perempuannya yang masih kecil yang bernama Samirah. Di dalam tidur dia mimpi kepada Samirah, akhirnya dia mari nak tulislah syair ini. Faharrakat ashwaquhu, tercetuslah kerinduannya, wafadha bihil hanin, telah melimpah perasaan kasih sayangnya, fanazzama fiha qasidah tawilah, maka dia telah menyusun qasidah yang panjang ini. Itulah naluri jiwa seorang ayah bila dia duduk jauh dengan anak selama 17 tahun. Boleh bayangkan duduk mikir anak dia bersama mana, boleh jalan apa. Dapat tak? Okey, ini adalah contoh soalan teraya. Jadi kalau kita tengok contoh soalan teraya, pelajar boleh buat buat penilaian sikit, cari jawapan, boleh ngapa. Okey, jadi soalan teraya negeri Kelantan. Okey, alif tu, alif ba tu boleh tengok dia tanya takallam fi ma ya'ti an Mahmud Sami Barudi mauliduhu asluhu isnai min akhlaqihi. Okey, kemudian negeri Terengganu pun ada naik soalan ni, alif arif Arif sahibu syairi Taifi Samirah min amalihi wa akhlaqihi. Amalihi itu samalah dengan wazaif. Okey, kemudian negeri Perak pun tanya tentang akmal dan akhlaqihi, dan negeri Johor pun dia tanya akhlaqihi dengan tajwid syairi. Jadi pelajar boleh tengok contoh-contoh soalan yang pernah keluar dan boleh start hafal dah. Boleh start hafal dari sini. Boleh dikatakan segala poin yang ada dalam pembelajaran kita pada hari ini muhim jiddan. Jadi kalau kita tengok daripada awal tadi, sini al-qail, laqab dia, asal dia, mauliduhu, amaluhu, ni jaga-jaga jumpa lagi. Hayatuhu, tentang kehidupan ayahnya. Lepas tu takharraja ni ad-dirasah, lepas tu al-wazaif. Okey, dan di sini boleh tanya sababu hukmin alaihi bin nafi. Boleh catat sikit. Sebab dia dihukum dibuang negeri. Sebab dia kata syaraka fi thawra al-arabiyyah wa kana min zu'amaiha ba'da ifati thawrati nafa ila jazirah sarandi wa zalla fi manfahu 17 sanah ada ila Misra sana 1904. Okey, itu boleh ambil jawapan dia. Okey, dan lagi akhlak. Boleh ambil lah 3 ke yang pendek, 4 lah, boleh ambil 4 sekali. Kadang-kadang so markah. Okey, kemudian syair dia mumayyizat awamil munasibah, awamil anathu dan munasibatul qasidah.
Jadi itu sahajalah untuk pembelajaran hari ini. Kita tak masuk lagi pada syair yang baru kena mukaddimah tentang asy-syair. Okay, insya-Allah. Wa aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Naktafi bihadzal qadar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh wa ilal liqa. Ma'as salamah.